Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini perjumpaan saya seperti yang saya janjikan untuk adakan satu FB Live tengah hari ini. Saya mengharapkan siapa-siapa yang kalau sedang mengikuti FB Live saya ini, tolong komen. Anda boleh tengok. Sebab saya sekarang ini berada di tepi satu bazar tol, on the way nak pergi ke satu lokasi rakaman rancangan bersama rancangan berbicara Jalan ke Syurga namanya. Jadinya di ketika menghampiri jam 12, berhentilah kejap tepi jalan kan, sebab jalannya ni saya tak tahu nak ke mana. Kalau sebelum ni YouTube selamba je lah drive sambil buat rakaman kan, ni tak boleh sebab sekarang nanti nak tengok jalan, nak cakap apa benda payah pula kan. Bila straight tu tak ada masalah, jalan tahu tak ada masalah. Bila nak kena cari jalan, tak boleh nak kena fikir cakap juga tak boleh, okey? Dan untuk topik yang saya janjikan hari ni, didik si manja, okey? Kenapa topik ini jadi pilihan saya? Sebenarnya semalam hari Ahad, saya terlibat sebagai panel penceramah untuk kursus pasca perkahwinan anjuran Jawi bersama dengan JAKIM. Dan untuk pengetahuan rakan-rakan yang mungkin belum tahu lagi, saya sebenarnya adalah antara penggubal modul pasca perkahwinan JAKIM. Kalau siapa yang belum kahwin tu, nak pergi kahwin, nak dapatkan sijil kan, kena ikut kursus pra perkahwinan. Tetapi saya dan beberapa rakan terlibat dalam penyediaan modul pasca perkahwinan. Dah pun dilancarkan dah pada tahun 2016 hari tu, bulan Mac. Jadinya kalau contoh kata kalau anda adalah mewakili mana-mana organisasi, nak minta pihak JAKIM adakan kursus pasca perkahwinan ini, sebab kursus pasca perkahwinan ni dia ada 4 modul. Bermula daripada hari pertama anda nikah, insya-Allah til jannah. Harap-harap bukan til jahannam lah ya. Til jannah. Ada 4 modul yang memang boleh digunakan. Modul dinamakan 3 hari 2 malam. Sebab anda dan pasangan anda boleh sama-sama ikut program ini. Baik, berkaitan dengan topik kita seperti saya sebut semalam, tadi saya semalam terlibat dengan kursus pasca perkahwinan, dan ketika selesai sesi ceramah saya selama 2 jam, ada seorang ibu datang jumpa dengan saya. Ibu juga isteri lah. Dia cerita, dia kata, Kak Su nak minta tolong sebab dia sekarang ni tengah keliru. Dia ada 3 orang anak, semuanya lelaki, umur 6 tahun seorang, 3 tahun seorang dan baby 4 bulan. Sebelum ini, kalau balik kerja, dia dulu yang akan ambil anak, bawa balik rumah. Tetapi yang terkini, dalam beberapa bulan yang terkini ni, dia dah kena pindah tempat kerja yang jauh sikit. Jadinya suaminya yang kena ambil anak-anak dulu, bawa balik ke rumah, dan barulah dia akan sampai. Dan dalam tempoh sementara nak dia sampai tu, memang suaminya ni berkeluh kesah jugalah. Bukan tak pernah jaga, pernah jaga juga. Memang seorang yang memang membantu isteri jugalah untuk urus anak. Tapi kata isteri ni seakan-akan anak-anak ni macam makin tantrum kan. Minta maaf dia background bunyi motor lori tak apa tak mengganggu cakap kita insya-Allah okey. Jadi bila anak tu makin tantrum, mengamuk marah sana, dan ayah akan memekik, jangan gaduh, marah-marah, sampai satu peringkat bukan setakat suaminya, sebab dengan mak pun, bila mak balik pun anak mengamuk juga. Masing-masing marah, dan mengaku si ibu tadi, dia kata sampai dah pernah gunakan rotan. Dan bila dia sebut dia gunakan rotan, saya agak sentap. Memang saya agak sensitif kalau merotan anak. Okey? Sebab apa? Memikirkan umur anak. Anak 4, bukanlah kata 4 bulan tu kena rotan dah. Tapi nak cerita kata yang umur 3 tahun dengan 6 tahun tu, yang bergaduh 2 orang tu, itu yang dah kena rotan, sebab dengan tujuan nak bagi anak tu stop. Tapi anak tak stop juga. Sebab tu yang dia tengah stres sangat-sangat jumpa dengan saya. Okey. So persoalan saya masa tu, saya tanya dengan dia, bila masanya yang terakhir sekali dia dan suami dia, maksudnya mak dengan ayah ini, okey, bersukaria dengan anak-anak, berhappy-happy dengan anak-anak. Dia diam sekejap. Kak Su, lama dah Kak Su tak ada Kak Su. Sebab apa? Sebab stres. Balik kerja dengan anak, bawa barang, jadi nak bawa anak keluar tu rasa macam serabut.
Baiklah duduk rumah. Duduk rumah memekik bukan main lagi kan. Kalau bawa keluar sekali lagi, dah malu ke orang. Jadi memang tak ada lama dah. Okay? Alright. Saya nak sentuh satu perkara. Okay? Seperti yang saya sebut awal tadi, saya agak sentak bila sebut anak umur 6 tahun dan 3 tahun dah pun kena rotan. Kita ingat balik macam mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar untuk didik anak. Anak di bawah umur 7 tahun perlu diberikan kasih sayang dan perhatian. Saya ulang, anak di bawah umur 7 tahun perlu diberikan kasih sayang dan perhatian. Bukan kasih sayang saja. Minta maaf, saya kena sebut ramai ibu bapa hari ni yang muda-muda lah yang trending gitu kan, yang teknologi gitu kan. Ramainya bila balik rumah ambil anak, kadang-kadang tak sampai rumah lagi. Ada dah sampai kat saya dah. Ambil anak masuk dalam kereta, ambil handphone dah. So anak pun tengok ke handphone. Balik ke rumah tengok handphone. Sambil makan tengok handphone. Kemudian kadang-kadang terlelap di handphone. Tidak ada komunikasi antara bapa dengan anak. Di mana perhatiannya? Ini yang kita petikaikan. Sebab anak di bawah umur 7 tahun perlukan kasih sayang yang sebenarnya. Dan kasih sayang yang sebenar itu termasuk juga perhatian. Anak bawah umur 7 tahun khususnya, bila dia buat perangai, dia nakkan perhatian. Bukannya dia nak marah apa, dia nak dapatkan perhatian daripada mak ayah dia. Sebab tu cuba cek, kalau kata contoh, anda marah anak anda, kan? Tiba-tiba dia sengih. Apa cerita anak aku ni kan? Aku marah meletup, bukan main lah. Sebab tak ada suara, contoh katakan. Kan? Dia boleh sengih. Sakit hati ni kan. Dia sengih bukan dia suka kena marah. Orang gila pun tak suka kena marah ke sengih tak sengih kan. Okay. Tapi anak kita sengih bila kita marah sebab yes, aku dah dapat perhatian daripada mak ayah aku. Dia nak perhatian je. Saya sendiri ada anak baru je hari Jumaat baru ni, anak saya yang bongsu lah. Amin, bongsu kan. Hari Jumaat baru ni cukup 5 tahun. Pernah jugalah, okay, bukanlah kata kita tak ada ujian, okay. Pernah juga bila bawa balik daripada tadika, dia sekali tadika sekali daycare, okay. Sampai dekat rumah, baru je kita nak mula kerja, dia dah penuh dekat ruang tamu tu mainan dia. Adalah kotak dia kan, dia siram habis semua dekat ruang tamu. Kalau ikut perasaan, ikut perasaan. Ya Allah, kenapa lah punggah ni? Betul tak? Kan? Tapi mungkin disebabkan saya ada sedikit ilmu ini dan saya nak kongsikan dengan anda semua. Apa yang pernah saya buat ketika itu perangai anak saya. Saya pergi duduk depan dia. Mari kita main sama-sama. Kita pula ajak. Dan anak saya soal, Umi kan ada kerja? Dia tahu kita ada kerja. Kan? Umi kan ada kerja. Yelah, memang Umi ada kerja. Tapi dah Khadijah punggah semua-semua ni penuh-penuh ni. Kan nak main dengan siapa? Kita mainlah sama-sama. Dia ingat kita sebut punggah penuh-penuh kan? Penuh ke? Lah penuh nampak ni. Semak ni. Semak ke? Semak lah. Cantik tak? Tak cantik. Dia pun pandai tak cantik. Kalau tak cantik, kemaslah. Dia tanya balik kita. Khadijah ke kena kemas? Khadijah yang punggah, Khadijah lah kemas kan. Boleh tak kalau kita kemas sama-sama? Dia minta dengan kita. Sebab dia masih nak kita bersama dengan dia. Saya kata okey, tak apa. Kita pun kemas sama-sama. Nanti Khadijah ambil yang kerja nak main saja. Umi nak buat kerja kejap. Nanti Umi main dengan Khadijah. Boleh? Boleh. Nampak tak? Anak-anak faham. Cuma kita ni yang kadang-kadang duk rasa, budak-budak ni tak faham aku betul lah. No. Anak-anak akan faham. Saya tak kata anak saya bijak sangat. Tetapi saya cuba fahamkan anak. Dan saya yakin anda pun boleh didik anak anda dengan betul kalau ikut cara yang betul.
Fahamkan anak-anak. Kalau anak-anak buat perangai tantra, mengamuk bukan main, kau jangan tempik, kau jangan marah. Kalau tempik, kalau marah, dia akan lebih kuat, akan lebih agresif. Tambah-tambah kalau kau maki, contoh baling pinggan ke apa kan, nanti dia akan belajar. Bila marah, boleh baling pinggan. Bila marah, boleh baling handphone contohnya. Kan? Dia belajar daripada kita. Okey? Jadi kalau nak anak tu bersikap baik, cek diri kita dulu. Cara kita didik anak kadang-kadang salah. Koreksi diri kita. Jangan menyesal. Kita manusia memang melakukan kesilapan. Jadi kita cek diri kita. Kalau anak mengamuk, pergi dekat dia, pegang peluk. Peluk kasih sayang lah ya. Dengan peluk, macam nak marah. Janganlah pula kan. Peluk dengan penuh kasih sayang. Kalau anak perempuan, sapu dekat ubun-ubun dia. Anak lelaki, sapu dekat belakang dia. Kalau sekali buat dia tak diam lagi, jangan putus asa. Dah peluk, dah kat su jadi juga. Kau ni, budak tu dah berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun mungkin duk perangai, ikut perangai mood kita yang angin je kan. Kau nak ubah sesenang hati macam tu je, memanglah susah kan. Memang ambil masa. So peluk dia, okey. Dan satu perkara lagi yang boleh dibuat juga, luahan kasih sayang. Kan? Kalau contoh anak nak tidur tu, berapa ramai yang tidurkan anak tanpa marah. Pergi tidur. No. Cakap elok-elok. Jom tidur, jom. Lambat dah ni. Dodoikan sekejap. Dah besar boleh dodoi lah. Anak saya 5 tahun tu pun kan. Umi nak pupuk. Pupuklah sekejap. Nak bermanja. Dia cuma nakkan perhatian kita. Kasih sayang kita. Kita dah tinggalkan dia berjam-jam pergi kerja. Tak payahlah cakap. Umi ke Abi ke mak ke ayah pergi kerja, kau tak faham-faham ke? Memanglah kita kena kerja. Memang nak besarkan dia. Nanti buatnya kita dah tua. Kan? Hari ni pun dah ada dah. Ada dah anak-anak hantar mak ayah pergi tempat orang tua. Kan? Bila mak ayah petikai kan. Dulu kan sama je mak ayah tinggal kita. Jadi benda tu akan pusing balik. Point dia, kita nak kena fahamkan anak kita. Ya, Umi, Abi bekerja, mak ayah bekerja. Tapi kita tetap bagi perhatian dekat dia. Dan saya minta tolong, dalam kita sibuk cari duit macam mana pun, tolonglah. Okay, please. Peruntukkan masa untuk anak anda. Saya ulang, peruntukkan masa. Sebab saya jumpa dah. Ada satu hari tu kan, saya bawa lah anak saya ni, yang sekecil dengan si abang dia, okay, pergi main dekat playground tu. Okay. Ada juga anak-anak lain main. Okay. Tapi anak-anak tu, Mama! Ya, mainlah. Mama duduk kat handphone. Ya, Mama, main. Kejap lah, mainlah. Mama, main. Anak memang main. Tetapi di mana peruntukan masa kita dengan anak? Anak nak bersama dengan kita. Kalau anak tu main bola, kau tunggulah tepi tu sekejap. Alah, handphone tu sekejap je tinggal pun. Dan kena ingat anak bukan minta 24 jam sehari. Kalau kita dapat bagi kualiti masa paling tidak 10 minit pun kau main dengan dia, lari-lari apa semua-semua kan. Contoh kadang-kadang saya kat rumah tu kan, Umi jom main sembunyi-sembunyi. Kau sembunyilah sekejap bawah belakang pintu ke apa semua kan. Sekejap je. Dah. Okey, cukup Umi dah kerja pula kan. Dah. Sebab kita dah spend time dengan dia. Dia cuma nak pastikan yang dia memang disayangi. Bila anak itu yakin dia disayangi, yakin dia dihargai, dia akan mudah dengar cakap. Dan berbalik kepada rotan tersebut tadi. Mengikut hukum syarak, hadis kita semua tahu dah, okey. Hadis ada sebut kalau anak tak solat umur 7 tahun, okey, kita kena ajar solat, okey. Anak umur 7 tahun kita ajar solat. Bila anak umur 10 tahun tak solat, maka boleh dipukul. Pukul untuk mengajar Cuba kira. Umur 7 tahun suruh. Umur 8 tahun suruh. Umur 9 tahun pun suruh lagi. 7 tahun tu suruh untuk solat. Bila dah masuk tahun, 3 tahun. Bila masuk tahun keempat tu tak solat, baru boleh pukul. Cuba kira, satu hari 5 kali solat. Setahun ada 360 hari. Darablah 365 hari dengan 3 tahun. Berapa ribu? Kira sendiri. Beribu, 5,000 kali lebih. Kita dah perintah, dah suruh anak kita solat. Anak tu tak dengar cakap.
baru boleh rotan. Ini setakat anak suruh, pergi mandi dah lewat dah. Tak dengar. Ambil tali pinggang, piap. No, tu salah. Bila anda mendidik anak anda dengan kekerasan, anak anda akan jadi keras hati. Ya, saya faham. Sibuk, penatlah Kak Su, kerja banyak, penat. Faham. Anak kecil banyak, faham. Kalau anda pernah tahu, saya pernah jadi ibu tunggal. Dan ketika saya berstatus ibu tunggal, anak sulung saya 5 tahun. Anak nombor 2 saya 4 tahun. Dan saya ada baby 5 bulan. Saya besarkan anak saya sendiri, tak ada tukang gaji. Okey? Dan bila balik ke rumah dah faham dah. Sat lagi balik, sat lagi yang si Ayu ni macam ni memang dah faham dah. Habis tu, nak buat apa? Nak tolak tepi? No, tu anak kita, zuriat kita. Kena hadap lah. Dia tak minta. Tidak ku pinta. Kan dia tak minta lahir kat dunia pun. Kita yang menggatir dengan pasangan kita sampai dia lahir kan. Okey? Jadi itu amanah kita. Apa yang saya buat, dan sampai ke hari ni pun saya buat. Okey? Sebab sekarang pun balik depan anak juga kan. Walaupun yang besar 2 kat asrama dah. Okey? Apa yang saya buat, nak gerak balik ke rumah tu, fikiran kosongkan. Jangan bawa balik masalah kerja ke rumah. Bukan setakat dengan anak. Kan dengan pasangan boleh lepas geram. Tak boleh. Jangan campur. Nak release macam mana? Nak tolak tepi tu macam mana? Paling mudah. Zikir Sayyidatina Fatimah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Cubalah. Zikirlah sepanjang perjalanan. Kau tak payahlah melalak dengan kita ke apa kan. Kau zikir tu je insya-Allah sepanjang perjalanan. Okey. Hati kita akan tenang. Jiwa kita akan tenang. Fikiran kita akan tenang. Jadi bila kita tenang, bila kita balik ke rumah, kena anak pun insya-Allah kita boleh tangani dengan sebaiknya. Saya mohon, saya minta tolong sangat-sangat. Kalau betul sayang anak, betulkan diri kita. Cara kita didik anak tu kena betul. Jangan jadi ketam. Bukan nak salah ketam, tapi dah perumpamannya macam tu kan. Ketam dia kata apa? Anak jalan betul, nak jalan betul. Tapi dia jalan singit-singit tepi kan. Bukan nak salah ketam, tapi dah memang itu perumpamannya. Jadi kita pun janganlah jadi macam tu. Nak suruh anak tu belajar dapat A, kita kena fokus ke arah A lah. Macam tu lebih kurang. Jadi yang paling penting juga kita kena ingat, memang tak mudah nak jadi mak, tak mudah nak jadi ayah. Sebab tu tanggungjawab berat. Bila kita terpilih, syukur Alhamdulillah. Dan paling penting kita kena ingat, bila kita mati, 3 benda je kita bawa. Kan? Amal soleh kita, sedekah yang bermanfaat kita kan? Okey? Dan juga doa anak yang soleh. Kalau kita gagal bentuk anak kita jadi anak soleh-soleha, apa habuan kita? Dan paling penting, moga kita semua, ibu dan ayah yang memang dianugerahkan anak sekarang ini, tidak bertemu dengan Allah sebagai manusia yang mandul. Sahabat ditanya oleh Rasulullah, tahukah kamu siapa yang mandul? Rasulullah kata, yang mandul. Tak ada anak. Takkan kita pun kalau sebut mandul, ya Allah sensitifnya kan. Kan? Mana tak? Rasulullah kata, manusia yang mandul adalah manusia yang mempunyai anak, tetapi anak tersebut tidak mampu membawa manfaat untuk kehidupan dia di akhirat. Kita tanya diri kita, kalau ditakdirkan, bukan doa panjang umur kan, tapi kalau ditakdirkanlah kita meninggal dunia, adakah anak yang kita tinggalkan mampu doakan yang baik untuk kita? Mampu memberikan sedekah, amal soleh, doa yang baik-baik untuk kita? Nak dapat benda tersebut, peranan kita dulu beserta doa. Cakap pasal doa, satu lagi, tolonglah mulut kita ni please jagalah. Janganlah anak buat perangai biadab punya anak, kurang ajar punya anak. Kalau dia kurang ajar, siapa yang salah ajar? Kan? Janganlah. Orang tua dulu, kalau marah anak muka dah merah ni, macam udang kena bakar ni. Saya pun dah nak merah ni. Dah apa perlu lagi kita ni kan. Okey? Tak merah lagi kan? Comel lagi kan? Okey? Muka dah merah ni. Marah sebab apa? Sebab anak buat perangai. Tapi mulut dia bertuah punya budak. Dia doakan yang baik. Kata-kata kita doa. Ada satu lagi lah bab kata-kata doa ni juga
saya nak menyeru jugalah, khususnya kepada mereka yang sekarang menanti kelahiran cahaya mata, yang tak kira lah yang berapa pun kan, okey? Namakan anak. Itu juga peranan kita. Ramai sekarang letak nama anak, subhanallah, sedap je dengar bunyinya, panjang kadang-kadang kan, okey. Tapi contoh lelaki kan, bila panggil nama apa sayang? Oh, sedap lah namanya, contoh kan, letaklah apa, Muhammad Qayyim, something lah, saya tak kisahlah kan. Oh, sedapnya nama. Panggil manja, panggil nama panggilan apa? Muhammad ke Qayyim, contohlah kan. Bye-bye. Yang perempuan, Fatimah Zahra, contoh sedapnya bunyi nama anak Rasulullah kan. Panggil apa sayang? Fatimah ke Zahra? Panggil Gege, cik. Kalau tak nama dah cantik, tapi kenapa tak guna? Sebab nama tu doa. Nama itu, panggilan itu doa. Sama macam kita suami isteri, panggil aja cantik kan. Ini dah kahwin 5-6 tahun, anak dah ada, dah daripada sayang tukar jadi mama. Apa ke hal? Tak betul, kita bicara lain cerita Tapi hari ni topik kita didik si manja, tolong betulkan. Terutama untuk anak 7 tahun ke bawah. Itu asas yang paling penting. Sebab kalau ketika ini kita silap, ke depan nanti akan jadi lebih payah. Kalau dah tersilap, belum terlambat untuk betulkan kesilapan. Dan doalah, moga anak kita memang jadi penyejuk mata. Untuk FB Live yang pertama, adakan lagi, okey? Dan tolong doakan saya selamat sampai ke destinasi untuk rakaman rancangan Kasyurga. Dan ikutkan kepada perbincangan, saya bakal bincangkan isu waris ataupun waris mati, isu pusaka tanpa wasiat, plus nikah diam-diam. Tunggukan nanti dalam rancangan Kasyurga. Tak tahulah bila, tunggu saya share nanti Sekian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Terima kasih kerana menonton dan tolong share juga. Satu lagi, insya-Allah malam nanti saya akan keluarkan satu lagi video YouTube saya. Tolong subscribe bersama Suzana Ghazali. Malam ni ada video best, insya-Allah. Sekian sekali lagi. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana menonton.